Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnati nabihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Majlis, yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, Pengurusi Jawatankuasa Qaryah Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, serta barisan ahli-ahli Jawatankuasa Qaryah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, serta yang dihormati, yang berbahagia, datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan, sidang jamaah yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat saya salat berjamaah maghrib bersama dengan sidang jamaah sekalian, dan insya-Allah kita akan mengadakan sedikit majlis tazkirah, majlis ilmu sempena menyambut keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mohon izin daripada tuan-tuan, apalah kiranya sudi untuk menerima catatan buku kecil yang saya susun sendiri. Saya bawa 100 unit. Kalau ada yang tak cukup, dalam kereta saya ada 50 lagi. Boleh minta kunci dengan rumah saya di belakang. Saya ada bawa ekstra 50 lagi. Kok tak cukup. Dan ini adalah percuma untuk tuan-tuan. Sebab hamba-hamba Allah telah menaja buku ini untuk dibaca, untuk dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk sekalian. Buku yang saya susun ini adalah, saya letakkan tajuk, ini buku kecil. Ini bukan kitab, tapi kutayib, kitab kecil. Hanya mengandungi 40 muka surat. Dan mengandungi hanya 20 hadis. Saya letakkan nama, tajuknya adalah 20 hadis menuju ke syurga. Dan Nabi SAW sangat berkehendak kalau boleh seluruh umat dia masuk syurga. Pernah diungkap oleh Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat aku masuk syurga. Kalau hadis itu berhenti di situ, dah lena tidur kita. Tetapi hadis itu tidak dinoktahi di situ. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umat aku itu masuk syurga kecuali ada spesies umat dia yang tak nak. Maka di kalangan sahabat pelik. Ada pula manusia yang tak nak masuk syurga. Maka ditanya oleh para sahabat, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah di kalangan mereka yang tak nak masuk syurga? Makna kata tuan-tuan, kalau kita buat uji kaji daripada kompleks Islam menghala ke sini, Masjid Al-Muttaqin Taman Meru, setiap orang Islam, setiap orang yang kita temui di tepi-tepi jalan tu, kalau kita tanya soalan nak masuk syurga ke tak, nescaya jawapannya standard, akan masuk syurga ataupun berminat nak masuk syurga. Tapi Nabi SAW kata ada di kalangan umat aku yang tak nak masuk syurga.
Pelik. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tak nak masuk syurga? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, dia masuk syurga. Wa man asani, barang siapa yang memaksiati aku, faqad aba. Orang ini sebenarnya tak nak masuk syurga. Tapi poinnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berharap semua kita ini masuk dalam syurga Allah Taala. Jadi Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka saya mencoretkan dalam buku ini, kalau kita perasan di peringkat mukadimah lagi, menggambarkan apakah dorongan saya menyusun buku ni, buku kecil. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap tahun kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermaksud umur kita semakin lama semakin meningkat. Sepatutnya graf yang baik adalah semakin umur kita meningkat, semakin amalan kita meningkat. Gitu. Bukan umur kita meningkat, amalan kita jatuh. Tak. Sepatutnya umur kita naik, amalan kita naik. Sebab apa? Sebab kita mati besok. Bila kita mati menemui Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita persembahkan kepada Allah bukan angka-angka nombor umur kita tu. Tak. Tetapi yang akan kita persembahkan kepada Allah adalah amalan-amalan kita. Yang dengan amalan itu, kita sangat mengharapkan Allah redha kepada kita dan Allah masukkan kita dalam syurga. Gitu. Jadi justru itu saya menyusun hanya 20 hadis. Yang 20 hadis ini, sekira-kira kita berusaha melaksanakannya, dia sudah mampu menyibukkan diri kita dengan ketaatan. Lebih perlu ketaatan itu kita sibukkan diri daripada benda yang sia-sia. Umur kita dia semakin meningkat. Penyakit kita semakin lama semakin bertambah. Tapi kalau amalan kita statik, tuan-tuan sekalian takut tak cukup bersedia. Jadi saya kumpulkan 20 hadis dengan harapan saya dan tuan-tuan berusaha dapat mengamalkannya, itu pun sudah cukup bagus. Sebab mengenangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seseorang itu kebaikan, Allah akan gunakan dia. Tuan-tuan, dalam dunia ini sekarang masih hidup dalam planet dunia ini bilion manusia. Tapi sangat beruntung jika Allah select kita, pilih kita untuk Allah guna. Maknanya kita mendapat perhatian yang tersendiri, istimewa daripada Allah Ta'ala. Maka di kalangan para sahabat yang dengar hadis itu pelik. Wa kaifa yasta'miluhu, bagaimanakah Allah menggunakan seseorang itu, sedangkan Allah Maha Kaya? Tak perlukan kepada kita, kerajaan Allah tetap teguh. Maka dengan itu sahabat bertanya, Rasulullah, macam mana dikatakan Allah guna kita? Maka dijawab oleh Nabi SAW, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Iaitu apabila seseorang itu Allah perkenan, pilih dia untuk melakukan amal soleh sebelum mati. Ini saya sebut dalam muka surat 2. Hadis Nabi. Allah pilih dia sebelum dia mati untuk beramal. Dengan dengar, mati bila? Tengah sujud. Mati bila? Tengah baca Quran. Matinya bila? Tengah mengimami solat. Matinya bila? Tengah menulis kitab. Matinya bila? Tengah berjuang di jalan Allah. Maka sampai akhir mautnya itu, dia masih kekal dalam ketaatan. Maknanya, dia dipilih oleh Allah Ta'ala, digunakan oleh Allah Ta'ala
maka dia itu termasuk dalam golongan orang yang khaira, orang yang Allah kehendaki kebaikan untuk diri dia. Itu yang kita harapkan, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita harapkan. Hujung umur kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Maka saya bawakan kepada tuan-tuan, sudilah apalah kiranya kita sama-sama tengok dalam hadis ni. Tak tahu Allah alam tuan-tuan, tempat tuan-tuan adalah tempat yang ke-6. Saya edarkan buku ini secara percuma. Nak buat bedah kitab, tapi selalunya tak sempat 20-20 hadis. Tak sempat. Pagi tadi sempat, tapi saya bawa laju di satu surau. Cuma ada setengah masjid dia ambil inisiatif, satu hadis dia baca ketika lepas sembahyang subuh, satu hadis pendek-pendek. Hadis yang saya bawa ni 20 hari habislah. 20 hadis ini memang saya pilih di dalam hadis itu kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan dakhalal jannah. Dalam bahasa Arab disebut dakhala, masuk, al-jannah, syurga. Sekian-sekian amalan, hujungnya dakhalal jannah. Sekian-sekian amalan, hujungnya dakhalal jannah. Bagi kita orang awam, negeri mana lagi yang kita nak harapkan lepas kita mati kecuali syurga. Jadi setiap hadis ini kebanyakannya ada perkataan al-jannah. Alhamdulillah, amalan-amalan yang insya-Allah tuan-tuan temui ini, kita sangat berharap dia adalah sebagai pengikat sentiasa hangat hubungan kita dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya perjuangan Nabi disebut dalam Quran, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Itu perjuangan besar Nabi SAW. Allah beritahu siap-siap, iaitu Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan hidayah. Satu ketika dulu saya pernah berceramah di masjid ini, saya ulas panjang hidayah. Bagaimana saya orang Bagan Datuk, tuan-tuan orang Taman Meru, Allah pilih hidayah landing masuk dalam diri kita. Berbanding dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, duduknya berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahasa Arab dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila baca Quran, mereka boleh faham apa yang mereka baca, tapi Allah tidak pilih hidayah landing kepada mereka. Bil huda. Pertama, alhamdulillah kita dapat. Wa dinil haq, cara hidup yang betul. Din, cara hidup yang betul. 2. Yang ketiga, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk liyudhhirahu, untuk memenangkan agama Islam dari agama-agama yang lain. Ini misi besar. Walau karihal musyrikun, walaupun benda ini pasti tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Tak ada orang musyrik suka kepada kemenangan Islam. Ya, Nabi SAW tubuh susuk, tubuh badannya dah meninggal lama dah. Tapi sampai hari ini, Emmanuel Macron, Presiden Perancis, dia puji Paty tu, Samuel Paty, guru yang melukis karikatur, mengkatunkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada budak tak tahan disembelihnya guru dia. Tak tahan sangat dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, walau karihal musyrikun. Jadi gambaran besar, landscape besar Nabi SAW diutus kepada kita adalah untuk 3 benda. Hidayah, bawa cara hidup, peraturan hidup yang benar, dan juga memenangkan agamanya. Yang ini tugas berat tapi kena buat. Islam, dia tak boleh duduk bawah daripada agama lain, tak boleh duduk sekali dengan agama lain, tapi dia duduk atas. Jadi 20 hadis ini mencadangkan kepada kita kehidupan yang serapat dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diikat dengan amalan-amalan ini.
Tu. Macam saya bagi contoh, berbeza kan kalau kita seorang anggota polis, kita pakai baju preman biasa dengan kita pakai baju uniform polis, kan berbeza perasaan dalam tu. Bila kita pakai baju yang polis, apatah lagi yang ada pangkat, bintang dan sebagainya, perasaan dalam kita tu, rasa bertanggungjawab tu lebih daripada orang lain. Sama juga dengan perjuangan Nabi SAW. Tak payah polis lah tuan-tuan, saya pakai kopiah putih ni. Pakai je, letak je kopiah atas kepala. Tapi kalau sesekali nak cepat, nak potong double line, segan juga orang pakai kopiah putih, potong double line, letak kejap, potong pakai balik. Contohlah, betapa cara kita nak mengikat siapa kita tu. Jadi hadis pertama iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas misi visi Nabi SAW. Nombor 1, tauhid. Nabi SAW bersabda, an Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu perkataan dakhalal jannah. Begitulah hadis-hadis seterusnya ada perkataan dakhalal jannah. Dan saya sedang mengarang satu lagi buku kecil. Kalau hadis ini kumpulkan dakhalal jannah, saya kumpulkan pada buku yang kedua 10 hadis yang dalam hadis itu Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Itu sedang dalam proses menulis. Yang ini masuk syurga, yang itu tak masuk syurga. Yang ini mungkin barangkali kulit hijau, yang itu saya fikir kulit merah. Bagi danger. Jadi tuan-tuan sekalian, barang siapa yang tahu dalam keadaan dia mati, kita mohon pada Allah, mati kita bawa la ilaha illallah. Dan siapa-siapa yang mati dan mengetahui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Sebab itu mati-matian kita pertahankan kalimah la ilaha illallah pertama dalam diri kita. Ada orang boleh pertahan dalam diri dia tapi dia gagal pertahan pada keluarga dia. Ada kalanya dia boleh jaga diri dia, dia boleh jaga keluarga dia, tapi dia tak boleh pertahankan la ilaha illallah dalam masyarakat dia. Sebab itu dalam amalan nombor 1 tu saya tulis, pertahankan tauhid pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, dan usaha agar negara ini kekal letakkan la ilaha illallah sebagai asas negara. Tuan-tuan, serangan kepada tauhid zaman moden datang dalam bentuk version yang moden, bentuk-bentuk yang baru. Contohnya komunisme. Ini saya bercakap dalam bahasa semasa. Komunis tolak Tuhan, tolak Allah. Tapi ada usaha untuk meletakkan, mengagungkan komunis. Profesor Dr. Ramlah Adam, pakar sejarah, dia kata dalam silibus dia kata 4 sejarah buku teks ada usaha untuk meletakkan komunis itu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang memerdekakan negara ini. Abu Cingpeng dibawa, Abu tak ada apa. Tapi bukan tak ada apa, dia bawa signal tertentu. Tuan-tuan sekalian, kita tidak ada kompromi dengan komunis. Contoh lagi apa? Pluralisme agama. Ini adalah musuh kepada tauhid. Pluralisme agama bermaksud semua agama itu serupa, satu level. Tak kira Buddha ke, tak kira Kristian dan sebagainya, cara berbeza tapi akhirnya nanti bertemu dengan Allah. Itu kita tolak. Inna dina indallahil Islam. Apa lagi? Liberalisme. Apa lagi? Mazhab dalam ekonomi namanya kapitalisme. Yang penting bagi mereka untung, penting bagi mereka kaya.
walaupun sanggup curah bahan buangan kilang dalam sungai, beribu orang putus air, yang penting kaya. Sudah hilang rasa manusiawi. Kekayaan dijadikan Tuhan yang baru. Letakkan interest yang tinggi-tinggi. Tuan-tuan sekalian, ajaran tauhid dalam ekonomi bukan begitu. Bukan begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, yang nombor satu ni, bila kita kata mentauhidkan Allah, itu asas. Dan perlu diulas dengan bahasa semasa. Yang kedua. Anas bin Malik berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat? Ditanya, pertanyaan dia tu. Saya tak dapat bayangkan di masjid ini tiba-tiba seorang masuk, duduk depan, pegang mic, tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kiamat? Dia tanya gitu. Gamaknya apa persepsi tuan-tuan terhadap sipulan tu? Ada yang tarik tangan dia, keluarlah kamu, gila ke apa ke? Tapi Nabi SAW layan orang itu. Dalam hadis ini, Nabi kata apa? Wa ma'adata lisa'ah. Kamu tanya bila kiamat. Aku nak tanya balik kamu. Apa yang kamu sediakan untuk kiamat tu? Tu. Itu soalan kebat. Aras tinggi. Maka orang tu kata, qal hubballahi wa rasulihi. Yang aku sediakan untuk hari kiamat nanti adalah aku ini cintakan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita berselawat tadi tu, untuk kita menyuntik cinta Allah dan Rasul. Kalau gitu kata Nabi SAW kata, qal fa innaka ma'a man ahbabta. Kalau gitu, besok kamu akan dihimpun dengan orang yang kamu sayang. Tuan-tuan, yang menceritakan hadis ni adalah Sayyidina Anas. Bila Sayyidina Anas dengar Nabi SAW jawab kepada lelaki itu, Sayyidina Anas kata apa? Selepas aku masuk Islam, tak ada kegembiraan yang klimaks lebih daripada aku dengar Nabi SAW kata gitu tadi ni. Bahawa seseorang itu nanti akan dihimpun sekali dengan siapa yang disayang, siapa yang dia cintai. Dan Sayyidina Anas kata, kalau gitu, dia declare, uhibbullah, aku sayang Allah. Wa rasulahu, aku sayang pesuruh Allah. Wa Abu Bakrin, aku juga cinta Abu Bakar. Wa Umar, aku juga cinta kepada Umar. Fa arju an akuna ma'hum, aku sangat berharap aku nanti mati dihimpun di padang mahsyar dalam syurga besok bersama mereka. Wa illam a'mal bi a'malihim, walaupun aku sedar siapa diri aku, amalan aku tidaklah setaraf dengan amalan mereka. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, tengok yang saya tulis dalam amalan tu, buku surat 5. Mencintai Allah dan Rasulullah dibuktikan dengan mentaati. Mesti ada pembuktian. Mentaati dan saya gunakan wording mendahulukan perintah Allah dan Rasul daripada segala-galanya. Perkataan mendahulukan sengaja saya pilih. Sebab kita boleh taat dalam suasana biasa, tapi tak kala bertembung dalam beberapa keadaan, kadang-kadang selalunya kita kalah. Imam Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab Ihya, kita ni sebagai hamba Allah, nak taat perintah Allah kita boleh buat, tetapi nak tinggal larangan Allah sangat payah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Mulut kita berzikir, mulut sama mengumpat. Kita infak fi sabilillah banyak, tapi kita makan interest bank. Dua-dua. Sedangkan
Makna hamba Allah itu adalah benar-benar jadi hamba. Walaupun terpaksa kita mengorbankan hawa nafsu kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya gunakan perkataan mendahulukan. Dan tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Anas tadi kata, aku sayang Allah, aku sayang Rasul, aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar, walaupun amalan aku tak serupa macam dia. Ini menunjukkan menyayangi dan berdamping dengan orang yang baik-baik, para salihin, para ulama, mengambil manfaat ilmu dan bimbingan mereka, tak rugi. Tak rugi. Hadis ketiga. Hadis ketiga ini adalah beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa yang syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya, dan Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah dan pesuruhnya, dan meyakini syurga itu benar, neraka itu benar, maka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Yang ini tuan-tuan sekalian, barangkali tidak jadi masalah sangat kepada tuan-tuan, tetapi ada juga di kalangan para remaja kita yang termakan dengan diayah bahawa Kristianiti 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu dibawa oleh Nabi Isa AS, sedangkan bukan. Nabi Isa AS bawa tauhid. Hadis yang keempat, hadis 1 sampai hadis 3 lebih benda dalam. Iman, akidah, benda dalam. Bermula dengan hadis 4, bermulalah beberapa amalan-amalan. Amalan-amalan ini barangkali kita buat dah biasa dah. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis